Video ini dibawakan kepada anda oleh Upskill Learning PLT, penganjur kursus dan program face-to-face dan online yang berdaftar dengan HRDF. Subscribe ke channel Azahan Safety Man untuk dapatkan kursus online percuma setiap minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam PKP dan selamat kembali ke Safety Man Podcast. Kepada yang first time join Safety Man Podcast, selamat datang. Ini adalah podcast di mana saya menjemput tetamu-tetamu untuk berkongsikan cerita, berkongsikan pengetahuan, berkongsikan apa yang mereka ada demi menambah pengetahuan anda semua. Dan podcast ini adalah percuma dan ianya adalah halal untuk anda share. Jadi klik like dan share sekarang. Baik, pada malam ini kita ada tetamu istimewa, iaitu saya panggil beliau ni Kak Umi. Sebab saya masa kenal dulu tak tahu dia ni ada title doktor. Jadi kita ada Dr. Umi pada malam ini untuk menceritakan tentang topik mental illness is real. Seperti yang anda tahu, saya sedang memperjuangkan kesedaran tentang mental health ni, dan inilah malam ni kita ada tetamu yang istimewa. So minta Kak Umi tolong perkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat malam sekali lagi. Tadi tu baru saja intro kan. Coach boleh dengar tak? Takut nanti shock sendiri. Boleh. Tak boleh. Good. Thank you. Alright, kalau nampak nama saya kat depan tu Umi NN. NN tu apa ya? Saya Umi Nur Nazahiyah binti Abdullah. Saya orang Terengganu. Siapa kat sini orang Terengganu? Cuba tulis Terengganu. Ada tak geng Ganu? Ganu kita ada tak? Geng Terengganu. Mana geng Terengganu? Tak ada. Tak ada lah malam ni. Tak mengapa. Okay. Nanti kita lepas ni kita kena giatkan lagi war-war kepada geng-geng Terengganu kita. Tetapi yang saya kahwin dah dengan orang Terengganu ada tak? Orang yang kahwin dengan orang Terengganu ada tak? Jadilah. Kahwin orang Terengganu ke, adik ipar orang Terengganu ke, kakak ipar orang Terengganu, abang ipar orang Terengganu ke. Pakar kakak ipar orang Terengganu. Pakar cawangan di Terengganu. Sensitif. Yes. Alright, okay. Tetapi saya dah lama lah berkhidmat di Perlis. Di University Malaysia Perlis since 2002. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Dan saya sangat mencintai negeri Perlis. Sebab tu saya tak tua-tua. The only negeri yang hijau sekarang. Ya, negeri yang hijau yang dalam fasa 3. Tetapi ada juga, walaupun fasa 3 tetapi ada peraturan-peraturan yang kita kena patuhilah. Demi untuk kesihatan dan keselamatan kita lah kan. Yes. So terima kasih Coach kerana menjemput saya malam ni. Saya sebenarnya tidak menyangka untuk tahun baru hijrah ni saya dipanggil menjadi pre-artis sebenarnya. Buka-buka satu hijrah ni banyak betul tawaran jadi pre-artis. Nak jadi artis tak lah kan. Itulah. Demi kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat kita, saya rasa sudah sampai masanya untuk saya turun ke padang, menunjukkan muka saya, berkongsi ilmu dan pengalaman dalam bidang dan juga pengalaman hidup saya lah, especially berkaitan dengan bidang yang saya bawa sekarang. Kerana saya rasa saya tak patutlah kalau saya tak berkongsi, kerana saya mengetahui dan saya melalui apa yang kebanyakan orang tengah melaluinya sekarang. So begitulah. Jadinya kita baik. Boleh saya teruskan? Kita berterima kasihlah pada Kak Umi yang sanggup menyahut
undangan kita ni lah. Baik. Untuk pengetahuan Kak Umi, Cik Kim dah muncul dalam rancangan ni lebih awal. Itu Tok Guru kita. Tok Guru kita. Okey. Guru dalam terapi. Saya start belajar dengan Cik Kim lah dalam aliran mental and emotion terapis ni, memang dengan Cik Kim awal-awal. Sampai sekarang lah saya guru dengan dia. Yeah. Yes, betul. Okey. Baik. So Kak Umi ada pengalaman tentang kesihatan mental masa tengah belajar dulu kan? So apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Alright. Ini pengalaman peribadi lah, mungkin berbeza dengan pengalaman orang lain. Kalau anda sahabat-sahabat di sini dengar pengalaman peribadi, mungkin yang saya akan ceritakan ini mungkin adalah hal yang sepele. Orang Indonesia katalah kan, sepele saja. Mungkin apa yang saudara-saudara sekarang sedang alami adalah yang lagi hebat daripada saya kan. Tetapi ini adalah satu pengalaman yang bagi saya, kalau Allah Ta'ala pusingkan balik, saya sebenarnya tak sanggup untuk melaluinya yang kali kedua kan. Tetapi dalam masa yang sama saya bersyukur kerana Allah memberi saya pengalaman itu untuk membentuk diri saya pada hari ini sebenarnya. Kalau saya tak melalui pengalaman itu, mungkin saya tidak ada dalam podcast Coach Azhan malam ni. Saya menjadi underdog lecturer di Unimed. Macam itulah lebih kurang. Duduk dalam office seorang kan. Sembang macam biasa, balik kerja, balik kerja, itu sahaja. Kan. So apa yang mencetuskan, memotivasikan saya untuk belajar mental dan emotion management ni, sebenarnya bukan terapi. Saya ni asal adalah untuk belajar berkenaan dengan how to manage my mental and emosi. Kerana saya dapati, saya menyedari diri saya ada isu mental dan emosi. Dua-dua. Waktu tu saya tak ada ilmu lagi. Dia start dan saya tak perasan. Itu kita panggil trauma. Kita pernah belajarkan coach berkenaan dengan trauma kan. Betul. Tak perasan. Saya tak perasan saya mengalami satu trauma. Kerana saya menyangka diri saya kuat. Saya selalu yakin pada diri saya. Saya selalu meletakkan keyakinan tinggi pada diri saya yang saya boleh menyelesaikan semua perkara dalam hidup saya. That is the wrong thing. Jadi bermulanya kisah saya menghidap mental and emotion illness ni bermula tahun 2011. Selepas saya kehilangan suami saya yang pertama meninggal dunia kerana akut diabetik. Dia meninggal umur 36. Waktu tu saya umur 34. Macam kisah Sarah dengan Syuib 2 hari inilah. Kita dengar kan kehilangan. Dan bila saya melihat dan mendengar kisah Sarah, Siti Sarah dan juga Syuib, saya teringat kisah saya yang dululah. Dan saya tahu itu adalah sesuatu yang sukar. Sesuatu yang sukar. Walaupun orang melihat sukar, orang yang melalui dalam tu lagi sukar sebenarnya. Tambah pula dengan anak tiga orang. Anak 3 orang kecil itu, seperti mana pasangan Siti Sarah, arwah Siti Sarah dan Syuib, sama macam saya tahun 2011. Saya mempunyai 3 anak kecil. Paling tua berapa umurnya? Waktu tu paling tua darjah 2. Yang nombor 2 baru nak, darjah 2. Yang nombor 2 baru nak masuk darjah 1. Yang nombor 3 baru setahun lebih. Dan yang paling memberi cabaran pada saya pada waktu itu adalah saya dan suami dan anak-anak sebelum dia meninggal sudah bersedia untuk pergi ke Finland untuk saya sambung belajar PhD at that time 2011. Jadi 30 hari sebelum kami nak pergi, everything dah settle. Tuk suami saya meninggalkan saya dan anak-anak terlebih dahulu. Bukan saja pergi ke Finland, terus meninggalkan alam kan. Sangat dekat lah ya. Ya, 30 hari je sebenarnya. Kami dah siap semua, everything dah siap dah, nak pergi dah kan.
Kira macam dah enjoy lah. Waktu tu arwah sebenarnya memang tengah sakit, tetapi dia ambil decision untuk berhenti dengan pencet ilat. Dan dia nak ambil angin lah, nak ambil angin baru lah dia cakap kan. So okay, why not. Saya dah dapat peluang untuk sambung PhD dekat Finland. Dia pun nak pergi, dia very looking forward waktu tu untuk pergi Finland, sebab kami tahu Finland ni satu negara yang cantik kan, ada tiga musim, ada snow, jadi satu experience yang baru lah untuk kami satu family. Kemudian pergi. Tetapi dalam masa 30 hari dan saya tidak pernah mengalirkan air mata. Saya ingat waktu tu kerana saya kuat. Tetapi rupa-rupanya saya mengalami fasa terkejut yang tidak boleh mengalirkan air mata, ditambah dengan bebanan tanggungjawab yang sangat tinggi waktu tu. Maksudnya tak menangis langsung pada lepas suami meninggal tu? Suami saya meninggal di sebelah saya. Suami saya orang Penang. Waktu kami ni sepanjang perkahwinan kami PJJ. PJJ tu perkahwinan jarak jauh. Dia orang Penang, saya katakan kan. Saya bertugas di Perlis waktu tu. Dia bekerja di Pulau Pinang, dia orang Pulau Pinang. So selama 10 tahun perkahwinan kami macam tu. Tetapi di akhir-akhir hidup dia demam, dia nak balik juga Perlis. Dia nak balik juga ke rumah saya dengan anak-anak. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi kami peluang untuk saya teman dia sehingga ke akhir nyawa dia. Saya berada di sisinya di hospital besar Kanga, hospital Tuanku Fauziah di Kanga. Pukul 12 malam 3 minit sehingga hari ini saya ingat lagi. Saya memang berada di tepi dia, saya melihat alat yang mesin jantung, ECG kan. Alat yang yang display degupan jantung kan. Betul. Pada 80, turun 70, turun 60, turun 40, 30, 20, last kali tak ada. Saya berada di tepi dia. Dan sambil tu saya baca Al-Fatihah, saya baca selawat, saya baca syahadah kan. Waktu tu suami saya sebenarnya dah ditidurkan sebab dia dah mengalami sesak nafas. Dia tak boleh nafas. Dia macam seolah duduk dalam air tau. Dia tak boleh nafas sendiri. Jadi dia perlukan bantuan oksigen dan doktor tidurkan dia supaya dengan harapan boleh kembali pulih. Tetapi Allah Ta'ala lebih menyayangi dan Allah Ta'ala lebih menyayangi saya juga kerana saya diberi peluang untuk saya berada di sisinya. Mak tak ada, anak-anak semua tak ada. Hanya saya seorang saja di sisinya. Tetapi itu saya kata, saya tak membenarkan diri dan saya tidak dibenarkan untuk mengalirkan air mata kerana suami saya meninggal di Perlis. Keluarganya semua di Pulau Pinang waktu tu kan. Saya pula keluarga di Terengganu. Saya seorang di Perlis ni, ceritanya. So saya start bila dia doktor kata, puan tahu kan suami puan dah tak ada. Saya angguk kepala, saya tengok telefon, saya keluar kejap dan saya minta izin saya keluar. Saya dial nombor pendaftar Unimed dulu. Saya beritahu kata saya perlukan bantuan. Suami saya dah tak ada. Saya cerita macam ni kan. Dan datanglah kawan-kawan daripada Unimed. Waktu maksudnya pengurusan saya dan jenazah adalah dengan bantuan kawan-kawan di tempat kerja. Bukannya adik-beradik semua kan. Malam tu juga bergerak bawa jenazah balik ke Pulau Pinang. Dan saya memang tak menangis sebab dalam kepala saya ni saya fikir macam-macam. Anak lagi macam mana nak urus mana PhD bla 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 bla. Ada 1001 perkara dalam kepala saya. Sehingga saya tak menangis. Saya tak menangis lah. Sebenarnya bukan kerana saya tidak sedih. Tetapi fokus itu sudah tidak ada pada kesedihan. Alright. At that time tak menjadi isu. Mula-mula sekali cabaran datang bila adakah saya nak sambung PhD ke Finland ataupun tidak. Dengan keadaan saya pada waktu tu kan. Tetapi saya kan, saya cakap tadi, saya selalu yakin saya boleh menyelesaikan masalah saya sendiri. Kita dia sendiri tu kan. So saya beritahu dekat keluarga belah arwah, keluarga saya beritahu anak, tetap juga kita pergi ke Finland. Saya mohon untuk pergi lambat dalam masa sebulan. Maksudnya saya pergi ke Finland selepas sebulan kematian suami saya.
dengan membawa 3 orang anak sekaligus. Bukan saya pergi seorang-seorang. Saya bawa anak saya semua orang. Semua. Saya kata saya takkan tinggalkan. Saya ni degil. Saya ni orang yang degil sebenarnya kan. Family kata nak pergi sini lah. Family banyak kata jangan pergilah. Sebenarnya jangan pergi dengan keadaan jadi semua. Saya kata saya nak pergi. Saya nak pergi. Saya kata tak nak pergi sebab saya dah ada peluang ni. Saya kata kan. Lepas tu family kata tak payah bawa anak-anak lah. Nanti kami jaga bla bla bla. Saya kata saya tak mau. Saya nak bawa semua anak-anak saya. So saya bawa ke hujung dunia. Filem tu kan hujung dunia. Dekat dengan Antartika. Ya, dekat dengan Antartika. Saya pernah sentuh garisan Antartika tu di Rovaniemi. Syok. Oh. Okey. So tahun pertama tu okey, saya tak sedar, saya ingatkan saya okey tau. Saya ingatkan is a normal kita struggle dalam dunia PhD. Allah Ta'ala nak tunjuk yang saya dengan anak-anak tak normal kat situ. Saya dapat report daripada guru sekolah anak saya masa tu di sanalah di Finland. Saya berada di Lappeenranta. Satu wilayah dipanggil, satu daerah lah dipanggil Lappeenranta. Lappeenranta ni 4 jam daripada Helsinki, dia ke atas. Dia lebih ke utara, lebih sejuk daripada Helsinki. Helsinki tepi laut, di bawah, di tepi laut, south, di selatan. Saya berada di utara lagi. Kawasan saya, Lappeenranta dengan Rovaniemi itu Antartik punya circle, lebih kurang dalam 10 jam perjalanan kalau kita drive. Maksudnya macam dari Perlis ke Terengganu lah, lebih kurangnya. Kan? So, dekat je. Sejuk. Dekat je, 10 jam perjalanan. Kalau kita drive. Okay. So, saya dapat panggilan, bukan panggilan, kat sana sistem email sangat penting. Apa-apa saja kita berhubung sama ada dengan agensi, dengan kedai, dengan apa-apa servis kan, kita nak beli barang ke, email sangat penting. So sana sistem dia lain lah. Kalau nak share berkenaan dengan sistem education di Finland, kita sembang lain. Saya boleh share macam mana kan. Kebaikan dia, keburukan dia apa semua lah kan. Sebab saya dan anak-anak memang ada pengalaman dalam sistem pendidikan Finland kan. Dan salah satunya bagus adalah penggunaan email yang sangat efektif. Maksudnya bukan kata kita hantar email 10 hari baru dia buka. Tak. Kita hantar email pagi, petang memang kita akan dapat reply. Cerita dia. So communicate dengan email tidak menjadi masalah di sana lah. So saya dapat email daripada guru anak saya nombor 2. He has a problem, dia cakap kan. Dia kata anak saya yang nombor 2 ni namanya, saya panggil Sani. Sani ni dia tak bercakap dekat sekolah. Dia tak mingle orang, dia tak berkawan dengan siapa-siapa pun. Dia duduk sorang-sorang dia. Even dengan cikgu pun dia tak communicate, dia tak bercakap. Kalau cikgu tanya A pun dia tak cakap. Berbanding dengan kakak dia very talkative, very communicative. Jadi cikgu dia heran kenapa Sani macam ni. Lepas tu cikgu tanya kat rumah macam mana Sani ni, okey ke tak okey, dia bermain ke tak kan, dia ada sembang-sembang tak dengan saya. Saya kata tak ada masalah kat rumah. So saya pun heran juga, saya ingatkan biasalah sebab kita kenal anak kita kan, saya ingat memang itulah karakter dia kan. Tetapi cikgu kata ada satu insiden yang menyebabkan cikgu merasakan dia ada masalah. Sebab dia terpukul, bukan dia ada intention nak pukul, dia terpukul kawan satu classmate, tapi dia yang menangis teruk. Bukan kawan tu yang menangis, dia yang menangis teruk. Sampai cikgu terpaksa peluk dia, peluk betul-betul peluk, dia punya menangis tu tersedu-sedu. Cikgu terpaksa peluk, baru dia okey. Jadi bagi cikgu kat sana bagus tau. Dia memang well trained cikgu, memang well trained. Dia boleh dapat petunjuk anak kita ada something, ada isu lah kan. So selalu dia akan refer kepada parents. Gitu kan. Jadi saya akan pelik kenapa pula kan. Adalah satu ketika saya tengok anak saya bermain kat luar, waktu tu dalam musim luruh kan, bermain kawan-kawan kat luar, kawan-kawan African. Kawan-kawan African ni budak-budak African ni diganas sikit mainnya kan. Yalah. Bola pun macam nak bertinju macam tu kan. Sekali saya dengar anak saya bergaduh dalam English lah kan, saya translate bahasa Melayu. Kawan dia ejek dia, you tak ada ayah, you tak ada ayah. Tu anak saya kata, tak, saya ada ayah, dia menjerit. Luluh hati saya. Then
at that time saya tahu kami ada isu. Kemudian saya bincang dengan cikgu di sana. Cikgu advise untuk refer kami satu keluarga kepada klinik, family clinic dia panggil. Tetapi sebenarnya family clinic ni adalah untuk uruskan isu-isu berkenaan dengan mental and emotion illness. I see. Tak? Itu sistem. Dia ada klinik tahu sebenarnya kat sana. Kat tempat-tempat sejuk macam tu kan? Dia ada satu klinik khas dipanggil family clinic. Nama cantik je family clinic. Dia tak cakap pun klinik psikologi ke, sekretari ke apa kan. Yang menyebabkan masyarakat dia ada stigma yang kita ni ada mental issue. Dia menggunakan perkataan family clinic. So saya dengan anak-anak saya pergi sana dan kaunselor saya tak nampak pun yang kaunselor tu macam kaunselor. Sebab kita kalau kita pergi hospital kan doktor nurse kan pakai baju seragam kan. So kita lab tahu coat, ni coat. doktor. Ada lab coat kan, ada doktor baju doktor tu kan. Tapi kat sana dengan dia tak ada stetoskop tu kan. stetoskop tu kan. Tapi dengan stetoskop semua kan. Tapi kat sana doktor tak macam tu. Doktor pakai baju biasa. Baju harian biasa. Ada doktor yang pakai swajing koyak-koyak. You just imagine kan. So I tak tahu pun itu doktor atau kaunselor sebenarnya. Dia datang-datang dia perkenalkan diri dia tak cakap pun dia doktor. Dia cuma cakap nama dia je. Hi, hi, nice to meet you. I'm bla bla bla. Kan? So kita ni ingatkan suka relawan ke apa ke kan. Kita sembang lah macam biasa. Dia cakap dia ada sekolah dia refer kes ni macam ni semua kan. Sambil-sambil dia hulur kertas dekat anak-anak saya. Tiga-tiga anak saya kan. Lepas tu dia hulur pen, pensel, colour apa semua kan. Dia tengok anak-anak saya melukis. Sambil-sambil dia sembang dengan saya. Jadi saya sebenarnya through the experience sebenarnya tak sedar pun sebenarnya kita ni sedang didiagnosis oleh seorang pakar. Yes. Betul. Dia halus. Dia halus. Dia halus. Yes. Halus je kan. Dia sembang macam kita macam sembang je kan, sembang-sembang kan. Ada satu ayat yang sebab saya salah satu karakter saya adalah saya tidak suka bercerita masalah saya kepada orang. Especially kepada parents, kepada adik-beradik, kepada kawan. Saya memang tak suka. Dia menunjukkan saya ni lemah. Kan? Sebab saya kan selalu yakin saya boleh menyelesaikan masalah saya kan. Bila saya bercerita, jadi pada pandangan saya, pada pendapat diri saya menunjukkan yang saya ni lemah. Jadi itu yang saya cakap dekat kaunselor, dekat doktor tu. Ayat yang digunakan sehingga hari ini saya pegang adalah you adalah manusia biasa. You are not a superwoman. You tak boleh tunjukkan you are superwoman kepada anak-anak you. Kan? You should share your sadness, your happiness, your whatever it is dengan anak-anak you. Dia kata anak-anak you jadi macam ni kerana dia modelkan you. Dia tengok you kuat. You tak bercakap apa masalah you. Bila you tak bercakap apa masalah you, anak-anak automatik dia bermodelkan you, dia akan copy that model. Dia kata dan anak you tak akan bercakap masalah dia dengan siapa pun sebab it's coming from you. You are the model. Dia cakap. Saya terngah. Dan saya at the first time selepas suami saya meninggal, masa tu dekat setahun lebih, at the first time saya menangis sungguh-sungguh di situ dan saya melepaskan segala beban saya. Di Finland saya menangis selepas tahun saya kehilangan suami. I allow myself to cry. Right. Dan benar, I'm not a superwoman. Dan lepas tu saya belajar untuk share apa sahaja perasaan saya dengan anak-anak. Sebab saya dan juga dia kata bila kita berkongsi perasaan kita, masalah kita dengan orang terdekat, especially anak-anak, sebenarnya anak-anak lebih memahami kita dan dia akan membantu kita untuk meringankan beban di bahu kita. Dia cakap macam tu. Dan saya cuba praktis. Yes, it is. Pengalaman saya memang bila kita buang
pendirian kita yang kita kata kita hebat, kita boleh selesaikan apa saja masalah dalam diri kita tak perlukan bantuan orang lain. Sebenarnya kita perlukan bantuan orang lain, especially orang terdekat, then it helps. It's very very help. Itu yang first sekali saya alami, isu mental dan emosi. Tapi itu adalah yang baru starter tau. Dalam perjalanan saya untuk jadi seorang mental emotion therapist. Saya ingatkan that's it dah tujuannya kan. Ada sambungan lagi? Ada. Kemudian 2014 saya berkahwin lain. Again saya merasakan diri saya kuat, saya boleh handle everything. Saya kahwin dan saya bawa buat suami saya yang kedua daripada Terengganu ke Finland, di mana saya tidak memikirkan consequences of suami saya ni tak pernah keluar overseas, tak pernah keluar daripada Terengganu selama 20 tahun lebih. Untuk share lah dengan kawan-kawan yang dalam podcast ni kan. Suami saya adalah bekas Bilal. Pendidikannya hanyalah setakat SPM. Kenapa saya tertarik dengan dia, mesti orang tertanya kan. You kan PhD, macam mana ibu tertarik dengan Bilal kan? Antara dua darjat. Untuk seorang yang ada PhD macam saya tidak melihat calon suami yang ada PhD juga. Kerana saya tahu kelemahan-kelemahan seorang yang ada PhD. Hanya yang tahu-tahu. Ya, yang tahu-tahulah ceritanya kan. Yang tahu. Okey. Jadi saya kahwin dengan seorang bekas Bilal. Dia berhenti jadi Bilal. Dia tak pernah keluar daripada Terengganu selama dia masa dia kahwin dengan saya umur 30. Dia sama umur saya tu, 35 like that. 20 tahun lah dia tak pernah keluar daripada Terengganu. Sebab dia memang berkhidmat di masjid sana di Terengganu kan. Jadi saya tidak mengambil itu sebagai faktor yang memungkinkan akhirnya dia juga mendapat mental illness. Jadi bila dia datang, saya bawa dia ke sana. Selepas 2 tahun, saya dah beritahu dah sebenarnya dekat dia, saya buat PhD, saya bukan boleh tak nak anak kan. Ada masa-masa saya akan jadi gila, saya kata kan, sebab saya tengah buat PhD kan. Tetapi dia kata okey, yelah, kita belajar NLP kan coach. We think that the decision that we made at that time is the right decision. Macam tu lah kan. So kita mengambil persetujuan, dia mengahwini saya dan ikut saya ke Finland. Tetapi selepas 2 tahun dia menjadi akut depression kepada suami saya, akut stress, dan akhirnya lead kepada skizofrenia. Satu cabaran yang besar kepada saya kerana masa tu saya tengah tahun kedua nak masuk tahun ketiga buat PhD. Dan waktu tu juga saya PhD saya tak tahu ke mana hala, literature review pun saya tergagau-gagau. Bayangkan nak masuk dah tahun ketiga ni. Tahun keempat dah nak balik dah. Kan? So berlakulah peperangan emosi dan mental antara saya dan suami saya. Dan waktu tu saya tak ada ilmu. Saya tak ada ilmu dan saya mengaku saya tak ada ilmu waktu tu. Untuk menguruskan mental dan emotion punya disease saya dan juga suami saya. Suami saya samalah. Suami saya sementara lagi sebab dia SPM level. So kita mengetahui cara berfikir sesuatu itu adalah bergantung kepada tahap mana pendidikan dia dan tahap mana dia berkomunikasi dengan orang lain dan semua kan. So all the time decision dia adalah bergantung kepada decision saya kan. Jadi benda tu once again menyebabkan saya rasa terbeban. Saya rasa saya dah terbeban banyak dengan PhD. Lepas tu saya fulfill kehendak dia nak anak. Saya melahirkan anak saya yang bongsu sekarang in the middle of saya buat PhD. Jadi saya rasa macam everything dah, macam saya dah tanggung macam-macam dah ni cerita dia kan. So saya start questioning him kan. Sepatutnya dia datang untuk backup saya. Apa dia buat? Macam tu kan. So benda tu dah jadi macam peperangan mental dan emosi.
Marah tu tak payah cakap balik daripada office petang-petang mesti dia kena marah sebab kelemahan dan kelebihan saya adalah orang visual. Orang visual ni kalau perempuan, dia tak boleh tengok rumah dia bersepah. Coach. Tambah pula kita dalam stress, depression kan. Balik tengok rumah bersepah. Saya tahu anak-anak saya bermain kan. Takkan suami saya nak jadi robot 24 jam, robot vacuum, betul tak? Saya tahu semua tu. Tetapi kerana saya gagal untuk manage emosi dan mental saya at that time, saya burst. Saya tiap petang saya balik, saya mengamuk. Balik je mengamuk. Balik je mengamuk. Ada je benda tak kena. Itulah saya masa saya buat PhD. Itu paling worst lah. Ini lagi worst daripada saya kehilangan suami. Lagi worst. Sebab yang first stage tadi berkenaan dengan anak kan. Sekarang adalah berkenaan dengan diri saya. Saya memang cengeng. Orang utara kata cengeng. Orang Terengganu kata bekeng. Orang kita cakap garang kan. Saya memang orang garang. Garang orangnya. Sebab tu saya boleh je kering-kering je lepas 30 hari suami meninggal saya pergi ke Finland kan. Saya punya background didikan saya, family saya, mak ayah saya, mak saya lah especially-nya garang sebenarnya. Jadi benda tu turun kat saya, sistem tu turun kat saya. Sebenarnya sudah saya je adik-beradik macam tu lah, garang. Very determined, very garang, very passionate, very independent. Itu kita di-train tau dari kecil. Jadi sebenarnya susah nak dibuat. Kan? So benda tu berlaku sehinggalah suami saya mendapat skizofrenia. Dan saya ada anger issue pada diri saya. Sehingga saya balik ke Malaysia 2016 dan saya tak selesai lagi waktu tu. Saya tahun ketiga saya tak selesai. Saya terpaksa juga balik sebab suami saya dah kena skizo. Kami semua balik ad hoc. Tinggal rumah macam tu je dulu. Gitu. So kalau kata melihat orang yang ada PhD ni sebenarnya janganlah kata kami ni brilliant sangat ke. Tak lah. Brilliant tu saya rasa itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya bersama brilliant tu ada gila dia. Betul. Dia selepas yang kelas histrionik dulu tu, histrionic disorder tu dan Cik Kim tu, saya dapati yang orang sukses ni lebih berpotensi ada masalah daripada orang yang biasa-biasa. Betul. Ya, sebab kita banyak menggunakan ni mental. Mental dan juga emosi. Frasa diri saya kuat. Ini selalu saya jumpa di kalangan saya punya klien juga. Bila dia dah down, dia dah start cerita kan, ayat tu dia akan keluar, aku kena kuat. Aku kena kuat, family bergantung pada aku, company bergantung pada aku, orang bergantung pada aku, macam-macam lah. Tapi kuat ni dia datang daripada dua sumber pada pemerhatian saya lah. Yang pertama karakter. Karakter orang tu memang dia yang cengeng tadi tu, yang bengkeng tu. And then another one ialah dia struggling dan dia rasa dia kena kuat. So macam mana nak bezakan? Sebab saya rasa dekat kalangan audien kita malam ni saya rasa ada yang sedang dalam fasa dia rasa aku kena kuat sekarang ni. Pada pandangan Kak Umi, macam mana nak bezakan antara dua tu? Menarik soalan tu, menarik. Dia menyebabkan saya kena berfikir sekejap. Saya kena kuat dengan saya kuat. Betul tak? Saya punya personality memang orangnya dan saya kuat. Ya. Alright. Saya kuat dengan saya kena kuat. Saya kuat tu adalah satu pernyataan yang very egois. Tidak bersandar kepada sesiapa. Tidak bersandar kepada Allah Ta'ala. Betul tak? Sebab saya kuat. Betul tak? Kalau kita as a Muslim, kita tidak bersandar kepada Allah Ta'ala. Kerana akulah buat, kerana aku buat PhD ni, aku berjaya. Very egois. Kan? Aku dapat selesaikan masalah ni kerana aku yang selesaikan.
kan? Aku bijak, aku pandai manage, kan? Tengok aku boleh selesaikan, kan? Saya itu adalah saya kuat. Tetapi kalau saya kena kuat, tidak semestinya saya kena kuat itu berseorangan. Saya kena kuat in term of saya sekarang saya kena tabah, saya kena hadapi dan saya memerlukan bantuan daripada orang lain untuk buat saya jadi kuat juga. Betul tak? Okey. Betul? Especially pasangan kalau dah ada suami isteri kan, dah kahwin, especially pasangan, saya perlu untuk jadi kuat bersama-sama dengan pasangan saya. I need my spouse punya support. I need my children support. I need my friend support. I need expertise support. Kan dalam kes yang saya kedua, saya tak jumpa solution macam mana saya nak nak hadapi masalah suami saya dan saya. Sebab sebenarnya selepas 2016 benda tu jadi on off. Okay. Waktu tu saya tak berguru betul-betul ilmu mental dan emosi. Saya on off, maksudnya saya sekejap okey dengan suami, sekejap tak okey. Suami pun macam tu, sekejap okey, dia dah start medication semua. Dia okey, dia tak okey apa semua kan. Waktu tu masih memegang yang saya I can do it, I can do this, I can solve this, I can kan. Sehinggalah saya fikir dalam tahun lepas tahun lepas saya start fikir tak boleh ni, kena cari orang untuk bantu. Itu yang start saya pergi ke kelas NLP dan saya berjumpa dengan Cik Kim. Mula-mula sekali adalah saya mencari orang untuk bantu saya pergi ke kelas Neuro Linguistic Programming in order sebenarnya saya nak belajar macam mana saya nak control my anger. Supaya saya at the same time saya boleh bantu ni suami saya ni. Kan suami saya memang dia dah tak tahu hala dah ceritanya. Dia dari segi nak cari ilmu baru ke, nak cari kawan baru ke apa ke semua, kejap okey, kejap tak okey. Dia dah memang on medication kan. Tetapi saya masih lagi tak makan ubat tu. Saya tak makan ubat lagi kan. Saya tak pergi lagi hospital. Macam tu lah. Saya ni macam orang biasa juga. Saya fikir aku tak gila kan. Sebab aku tak kena makan ubat kan. Tetapi deep down saya rasa ada benda tak kena dengan saya. Because I cannot control my anger. Especially with my family members, anak-anak, suami semua. Dengan kawan-kawan okey. Kawan-kawan saya boleh sembang okey sebab yelah tak ada isu kan. Tapi bila balik rumah, I cannot control my visual tau lah. Saya tak boleh control visual saya menyebabkan saya menjadi marah. Saya tak boleh tengok langsung rumah saya bersepah. Saya tak boleh tengok walaupun habuk. Coach yang paling teruk sekali kalau nampak sehelai rambut di atas lantai, saya nampak. Cerita dia. Visual microscope betul. Betul, saya very visual. Itulah kelebihan dan kelemahan saya. Jadi saya tak tahu nak control my kelebihan tu sehingga dia menjadi keburukan pada diri saya. Kan? Jadi saya start belajar NLP. Saya dengan niat saya nak menguruskan anger saya, kemarahan saya. Dan barulah saya jumpa dengan Cik Kim. Cik Kim ada satu slot kat dalam kursus tu kan. Lepas tu bila saya sembang dengan Cik Kim, I have this issue kan. I start talking my issue. Sebelum ni kan, sepanjang hidup saya 38 tahun, 39 tahun, saya tak pernah sharing problem dengan sesiapa pun. Buat iman dengan suami saya sendiri. Suami yang arwah dulu dengan suami saya. I'm very egoist. Itu saya kata, bila kita kata saya kuat, itu sebenarnya ada elemen ego. Kita ego. So kita kena meruntuhkan ego tu. Yes. Okay. Especially kita expertise. So saya tahu ramai dalam ni pun experts. Very expert in the field masing-masing kan. Kita especially kalau kita duduk dalam, saya pun bidang ergonomik kan. Sebenarnya saya ergonomik ni kerana dipacu, dimotivate oleh isu-isu peribadi juga sebenarnya. Sebab tu saya beralih kepada ergonomik. Sebenarnya asal bidang saya adalah manufacturing and design. Saya orang manufacturing, engineering, kemudian master saya adalah design. Saya product design and development. Jadi tu sebenarnya kan. Kemudian masa saya membuat PhD, saya punya PhD sepatutnya objektif saya katalah ke kanan kan. Tetapi kerana pengalaman hidup saya, objektif saya pergi ke kiri. Tu yang jumpa ergonomik tu.
sebenarnya ergonomik ini adalah juga salah satu cara untuk saya cari jawapan macam mana saya nak manage my mental and emotion issue. Itu jawapannya sebenarnya. PhD saya adalah part of my private punya experience. Ergonomics ni adalah bidang yang saya jumpa kerana masalah yang saya lalui. Kan? Kemudian dalam ergonomik saya tak nampak lagi kat mana saya boleh apply, method apa saya boleh pakai. Sebab kita kan bila engineer, kita very technical, empirical, macam-macam kan. Kita bergantung pada method yang dah disahkan, apa semua kan. Dah ada success story, itu engineer kan. I believe sini ramai je engineer ni kan. Kita orang technical sangat bergantung kepada data, successful story kan. Method-method yang telah disahkan kan. Jadi saya tak jumpa dalam ergonomik tu. Bila saya tak jumpa tu saya pergi NLP. NLP ni ramai orang kata bullshit saja. Because it's like a pseudo psychology, pseudo cakap kan. Tapi tak apalah kan. Saya cuba dan saya jumpa. Alhamdulillah saya jumpa sikit demi sedikit dan saya terus sambung belajar dengan Cik Kim sampai ke hari ini. Itu yang menjawab soalan coach tadi. Saya kuat dengan saya kena kuat, dan pilihan saya yang sekarang adalah saya kena kuat dengan saya dapatkan bantuan daripada orang-orang tertentu. Baik. So I let my ego down today. Baik. Terima kasih. Okay. Soalan saya yang seterusnya bercerita tentang isu dan juga mendapatkan bantuan ni. Sebab baru-baru ni saya ada buat kempen, survey. Saya buat survey sebenarnya tentang kesihatan mental kalangan pengamal safety, dan kemudian saya present satu paper about this ni. Dan surprisingly memang gunakan DAS 21 pun banyak yang ada isu. Dan daripada survey tu saya dapati 90% pegang yang mental illness bukannya gila, tapi masalahnya mereka dah tahu yang mereka ni ada isu, dan kemudian mereka tak nak pergi ke dapatkan bantuan dengan satu alasan, iaitu takut orang lain punya persepsi. Sekarang ni dengan cerita Kak Umi kan, macam mana Kak Umi boleh ceritakan benda ni berkali-kali pula tu, dengan dekat kita punya live ni, bukannya kali yang pertama je, tak. So apa yang membezakan, apa yang memudahkan untuk Kak Umi bercerita ni, apa intentionnya? Itulah. Saya pernah cerita pasal pengalaman saya dengan kaunselor di Finland kan. Kata-kata dia itulah saya pegang sehingga hari ini. You are not superwoman. You are not super mother. Jadi sebelum tu saya memang orang yang sangat menjaga aib muka saya. Saya tak mau malu kerana benda-benda kekurangan diri saya. Itu saya kata tadi, ego. Saya ego. Saya adalah dulu orang yang ego. Sekarang pun ada bukan senang tu nak buang. It's a character, you know. Kita dah develop 20 tahun dengan karakter tu kan. Betul. I'm not a superwoman. Saya juga bukan malaikat. Jadi saya kena mengakui yang saya ada pengalaman. Dengan berkongsi pengalaman yang kalau orang kata dia ni buka aib diri sendiri kan. Saya tak buka semua cerita. Ada cerita yang memang betul-betul saya tak buka. Itu antara saya dengan suami saya lah. Kan? Ada cerita yang saya buka kan, kerana saya nak share that kita semua bukan perfect. Salah satu ciri kenapa juga dulu saya tak bercerita adalah kerana saya looking for perfection. Saya hampir-hampir mendapat penyakit panggil apa, OCD, over compulsive disorder. Kerana saya train, saya tingkatan 1 sampai tingkatan 5 saya boarding school, saya sekolah asrama.
Plus dengan background family saya, mak saya memang very detail, memang very pengemas, memang bersih semua. Adik-beradik memang ditrain macam tu, tambah pula saya perempuan kan. Lepas tu duduk asrama pula sekolah menengah. So saya hampir-hampir dapat OCD. Kalau coach kenal saya, kalau coach perempuan lah duduk bilik satu dorm dengan saya kan, coach akan tengok, oi dia punya susunan, hanger semua putih. Kalau putih-putih tak boleh warna lain. Kalau warna merah semua warna merah, tak boleh warna lain. You gantung baju sama rata saja. I'm very perfectionist and almost mendapat OCD. Combine dengan garang, combine dengan I'm a very technical person. You tahu je lah orang technical person ni dia very organised kan. Filing dia, you tengok lah kalau you datang office I coach, you tengok wah ni file ke ataupun bahan pameran. Cantik je. And then I'm visual, very visual. Kan. So in order untuk saya mengurangi karakter sebegitu, saya perlu mendedahkan siapa diri saya yang sebenarnya. Iaitu saya adalah manusia biasa. Saya ada penyakit ini. Saya hampir jadi OCD punya klien. Saya pernah ada anger issue. Saya pernah ada stress, almost depression punya issue because of my PhD and my family status at that time. Kan? Dan saya macam-macam lah. Jadi saya nak berkongsi supaya kita semua sedar, especially professionally. Kalau dengar tu ada macam iklan kat belakang sikit. Kejap Dek. Ini selalulah kalau saya online pun macam ni lah juga. Ada iklan. Dek. Tak apa. Safety Man punya podcast memang banyak iklan. Itulah. No problem. Sorry lah. Tapi inilah kebaikan dan keburukan saya. Macam tu lah. Saya nak share. Sebenarnya kami orang PhD yang dah sampai ke level PhD is not a perfect person. So jangan sanjung kami terlalu tinggi kerana kami juga ada pengalaman yang tidak indah juga kalau berkaitan dengan mental and emotion issue ni. Hanya kan. So I need to go to ground kan, sharing. Kalau saya orang yang ada pelajaran, saya tak berkongsi dengan orang yang level lagi educationnya lagi rendah pada kita, SPM semua kan. Macam mana orang nak percaya this mental and emotion issue is real? Kan? Very real. Dia akan kena kepada sesiapa sahaja. Tak kira you ada PhD ke, you are professor ke. Berapa ramai yang profesor yang ada mental issue? Ramai sebenarnya. I pernah kenal satu profesor yang dia makan satu ubat untuk mengekalkan fokus. Kerana dia very unfocused. Kena ADHD ke? Saya tak ingat dia cakap dia panggil apa dia punya illness dia tu. Tapi dia punya penyakit dia adalah dia tak boleh fokus. Tengah-tengah dia bercakap macam ni, tiba-tiba dia nanti dia akan ambil handphone dia Lepas tu saya sorry, I tengah bagi mesej. Lepas tu tengah dia cakap lagi, I nak pergi sini. Dia punya fikiran dia tak boleh fokus. Dan dia terpaksa ambil ubat farmakis, psychiatric. Itu profesor. Sebab kira bila profesor ni dia fikir banyak kan, geran lah, proposal lah, kelas lah, assignment lah, apalah, international networking. Sebenarnya lagi tinggi kita dalam education punya world ni, ini panggil dunia dunia pendidikan lah, kami semua duduk dalam dunia pendidikan kan. Lagi tinggi you punya position, sebenarnya lagi teruk you punya kerja. You kena pergi, kalau profesor tu you tak boleh main dalam networking dalam Malaysia ni, you kena pergi international. It's very challenging. Benda tu semua menggunakan akal. Kan? Dan kita less physical movement. Kita duduk dalam office kan. Lepas tu kita duduk interact dengan screen, kita interact dengan handphone saja kan. Sama pula saya perempuan kan. Bila dah siap ni, lepas tu sekejap lagi duduk nak masak lah apa semua. Bila saya nak buat exercise betul-betul, memang tak ada masa. Ceritanya kalau kita tak betul-betul manage masa kita kan. Itulah leading kepada mental dan emotion punya. Okay. Baik. Itulah.
Right. Ya coach. Okay. So Ada soalan ke daripada sahabat-sahabat di sana? Oh ya, saya daripada tadi lupa nak iklan. Okay, sesiapa yang yang menonton pada malam ini, anda ada cerita, anda ada soalan nak ditanyakan, just komen je dekat ruangan komen. Nanti saya bacakan dan kita belajar sama-sama lah dengan Dr. Umi. Alright. Didi dia kata macam perangai dia je tu. High five. High five. Yes. Kita suka mengemas. Bukan suka mengemas coach, gila mengemas. Kita gila mengemas. Kita sapu, tengok sorak dalam sapu, tengok tak tersusun. Itu yang leading kepada mula-mula sekali emotion illness. Kita nak marah. Macam saya nak marah, kan, sebab saya rasa macam company semua tak reti ke, setakat yang hak sapu sikit-sikit tak boleh buat ke, asyik mama je kena buat. Ayat tu tau. Asyik mama je ni, mama dah lah kerja penat ni, lepas tu balik rumah mama nak kena sapu. Aduh. Letih. Okay, soalan daripada saya mengenai rawatan pula, apa rawatan yang Kak Umi jalani dan macam manakah rupa rawatan tu, sebab ramai ni yang tak tahu bila dia pergi jumpa terapis tu apa yang akan berlaku kat dia, kena bedah ke, kena inject ke, kena apa ke. Ini banyak yang ramai tak jelas. So bila jumpa terapis tu apa jadi? First pengalaman saya sebelum dengan Cik Ken tu kan, saya dah melalui diagnosis punya session di family clinic di Lapis Rantau Finland kan. Tak rasa apa pun, tak rasa macam kita jumpa doktor pun. This therapist very professional. Dia tahu macam mana nak handle klien dalam keadaan klien tak sedar yang dia sebenarnya ada isu, dan klien willingly untuk cerita apa jua masalah yang berada di lubuk hati dan dalam kepala otak dia. Kan? Dia punya penggunaan bahasa dia tu sangat influence kita. Dia tengok kita, dia tengok, adik, sorry nah. Apa? Masyita. Jadi dia ada separate, ada dua lah treatment. Okay. Suami saya sampai hari ni dia masih menjalani rawatan, dan saya mengaku saya tak boleh nak handle suami saya kerana saya tak cukup ilmu. Jadi saya hantar suami saya ke satu pusat pemulihan di Terengganu. Sebenarnya bukan apa, dia kena, yelah bila kita suami isteri kan, bila masing-masing ada emotion, mental and emotion punya isu, dua-dua ada, saya ada, dia ada. Penat. Saya tak boleh urus sebab saya sendiri pun tak boleh nak menguruskan diri saya. Saya tak boleh nak perbetulkan diri saya lagi kan. Jadi saya terpaksa let go suami saya. Saya kena lepaskan suami saya, kena hantar dia pergi untuk buat pemulihan. Itu saya kata minta bantuan. Untuk saya kuat, saya kena minta bantuan orang lain. Dan sometimes memang mengeluarkan belanja yang besar. Macam suami saya, alhamdulillah adik-beradik dia support. Jadi tak adalah saya berat sangat dari segi financial. Because saya tahu kalau di pusat pemulihan, kita ada banyak pusat pemulihan yang menerima klien-klien yang ada mental issue, tetapi yang dengan syarat dia tidak ada record polis. Itu saja. Tak ada record polis. Dan record drugs ke ada, dia tak ada. Okay. Jadi banyak saja kat Malaysia ni yang menerima kes-kes yang mental emotion issues. Macam suami saya, dia menggunakan pendekatan tarikat. Jadi saya hantar ke sana dengan perbelanjaan yang diuruskan oleh keluarga belah suami saya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan sangat terima kasihlah dengan keluarga belah suami saya yang dia masih ada berada di sana. Expectednya setahun juga coach dia akan berada di sana. Dia masuk bulan 3. Bulan 3 tahun depan lah. Tapi itulah sacrifice yang saya kena buat kerana saya juga salah satu faktor kenapa dia jadi macam tu kan. Jadi
So itu suami saya lah. Bila saya tak boleh nak membantu dah, saya arrange dengan family hantar suami ke rehab untuk dia mengalami fasa-fasa pemulihan. Untuk diri saya sebenarnya saya bukan saja meminta bantuan untuk terapis, tapi saya sendiri belajar macam mana untuk menjadi terapis in order untuk saya buat atas diri sendiri dan juga untuk bantu orang lain, especially kawan-kawan saya, student saya, sebab saya pensyarah universiti kan. Jadi saya rasa terpanggil untuk bukan saja saya pergi terapis tapi juga saya belajar. Itu sekarang saya kami untuk jadi profesional terapis dan hipnoterapis. Sekarang pun saya masih belajar. Sebenarnya seronok tak belajar tua-tua macam ni. Especially benda-benda ilmu kemanusiaan ni kan. Menarik, sangat menarik. Betul. Cabang dia cabang dia sangat berbeza dengan orang technical, orang engineering, orang safety, because kita bergantung kepada medical kan. Totally different world. Totally different world. Kalau you nak cabaran, mari kita join sama-sama belajar. Wah, sangat orang kata sangat kita panggil kita kata kalau kita tak percaya pada alam gaib, kita tak mungkin nak percaya benda ilmu NLP dan juga mental emotion therapist ni. Sebab dia melibatkan benda yang kita tak boleh nampak. Kita tak boleh ukur benda tu. Tetapi kita tahu dia berkesan. Based on pengalaman. Okay. Ni ada soalan daripada Suresh ni. Tentang di mana yang ada masalah kesihatan mental nak dapatkan bantuan. Sebab Kak Umi mesti ada buat survey kan. Kat mana nak boleh rujuk untuk isu-isu kesihatan mental ni, so boleh tolong kongsikan apa yang dah jumpa dulu, especially kat Malaysia lah. Especially kat Malaysia lah, kalau pergi kat Finland lagi. Jauh nak pergi sana weh. Bukan nak pergi dapat rawatan tu. Itulah dia. Okay. Thank you Suresh for the question, very interesting. Okay. Alright. Di Malaysia ni, kalau kita kurang berkemampuan, mula-mula sekali kita boleh pergi ke unit pemulihan cara kerja. Okay. Di hospital pun dia tak guna dah jabatan sekretariat tu sebenarnya. Dia panggil unit pemulihan cara kerja. Itu mula-mula sekali saya refer suami saya lah. Saya pun nak kena tukar lah nama center saya. Boleh. No problem. Kan? Nak kena tukar lah. Di unit pemulihan kerja tu, kalau tak silap saya, kita tak boleh terus pergi daftar di situ. Kita kena jumpa dulu dengan medical doctor biasa dan kita beritahu kata kita syak kita ada simptom-simptom yang melibatkan isu mental dan emosi. Boleh tak saya nak refer diri saya kepada unit pemulih cara kerja, ataupun dulu dipanggil jabatan psikiatrik dululah. Ada setengah-setengah hospital mungkin dia tak tukar lagi label tu kan. Alright. Ada sebenarnya di mana. Kalau private, yang saya tahu, saya pernah handle case kawan-kawan saya dulu di Perak. Ada satu saya tak ingat namanya. Nanti saya akan share kemudian melalui dengan coach. Coach nanti akan buat podcast lain kali. Saya akan beritahu nama ni, nanti coach beritahu apa nama tempat tu. Di Perak ada satu. Di Kedah ada satu, dipanggil saya tak ingat. Sorry, saya tak ingat. Tiba-tiba je dia tak lupa kan. Yang di Terengganu ada satu yang saya hantar itu. Inabah dipanggil. Pusat Pusat Perawatan Remaja Inabah. Inabah 2 kalau tak silap saya. Yang di Kedah dipanggil Inabah 1. Tetapi itu khas untuk Muslim lah, sebab dia menggunakan pendekatan Islamik, iaitu tarikat kan. Kalau di yang Perak tu ada Muslim, ada non-Muslim, ada lelaki dan ada perempuan. Alright. Tapi itu adalah untuk golongan yang ada pendapatan lah, maksudnya ada keupayaan dari segi financial, boleh pergi ke situ untuk you dapatkan bantuan. Dan dia sebenarnya kalau pusat-pusat rawatan macam ni, dia tidak dia
rigid. Maksudnya kalau you nak hantar ataupun you nak admit diri you sendiri dalam masa sebulan kan. So you nak dapatkan rawatan apa semua dalam masa sebulan. After sebulan you nak keluar. So okay je, tak ada masalah. Dia tak ada kontrak yang kata okay you kena duduk sini 10 tahun. Tak ada macam tu. Dia depend pada kita dan juga penjaga kita yang daftarkan kita lah at that time. Kalau kita sendiri yang daftarkan, so solely on our responsibility lah untuk decide kita nak masuk keluar bila kan. And then yang Hadi Perak tu yang cantiknya sebab dia coordinate dengan Jabatan Sekretariat di Tanjung Rambutan tu. Tahu kan? Kita tahu ada satu kan pusat rawatan mental di Tanjung Rambutan. Tetapi yang saya mention ni bukan yang pusat rawatan tu, bukan ada kerajaan, dia ada private punya. Mana lagi? Saya pernah tengok dalam internet di Selangor ada, di Johor ada kalau tak salah. Nanti saya akan browse, saya akan cari dan saya akan bagi dekat coach untuk coach announce nanti untuk next podcast lah. Boleh? Okay, untuk kerajaan itulah. Dan another alternative kalau kata tak mau duduk di rehab kan, macam kita boleh contact dengan terapis by online apa semua kan. Kita sekarang ni kita ada satu grup besar dipanggil Terapis Muslim Malaysia. Tetapi sebenarnya untuk non-Muslim pun boleh dapatkan bantuan kami. Saya salah seorang di situlah. Dalam grup Terapis Muslim Malaysia ni, kalau type dekat Google memang akan keluar lah. Dia punya founder dia Terapis Mustaqim Asmuji ataupun kita panggil Cik Kim lah, Cik Kim. Kan? Dan dia punya penaungnya adalah background psikologi, iaitu Dr. Ben Fazil. Dia memang psikologis, dia punya PhD pun psikologis. So memang very expert lah in psikologi punya field kan. Dan kalau kita dapatkan rawatan daripada pakar-pakar yang bernaung di dalam Terapis Muslim Malaysia ni, kita memang tak ada record lah, memang tak ada record apa-apa. Tetapi sebenarnya professionally pada terapis itu memang ada record lah untuk klien dia supaya klien lepas itu balik kan, refer balik apa dia punya faktor, apa benda semualah, dia boleh study balik diri dia boleh baca balik dia punya report dan study balik apa yang perlu dia lakukan lah. Dan report itu tidak diberi kepada mana-mana pihak pun, hospital tak bagi, dekat family pun dia tak bagi kan, melainkan diizinkan oleh klien tu sendiri. So begitulah. Dan suami saya sebelum saya admitkan dia ke pusat rawatan Inabah tu, saya memang bawa ke Cik Kim lah as selaku terapis dan memang saya ada file dan saya tahu apa dia punya pencetus kepada skizofrenia dia kan. Dia punya family background, dia punya background dia dulu kenapa jadi macam tu semua kan. So apa yang dia luahkan semasa sesi bersama dengan terapi dan semua kan. So itulah. Tapi saya kena akui saya masih tak cukup ilmu untuk saya handle situasi suami saya. Sebab macam ni contoh, kita dengan orang lain kita tak tahu the rest of hidup dia. Jadi kita tak ada perception. Kita tak ada perception. Betul. Kita boleh kata kita tidak meletakkan perception apa-apa pada klien. Tetapi macam saya dengan suami, saya dah ada perception dengan suami saya. Saya dah ada 7 tahun pengalaman hidup dengan dia. Saya tahu luar dalam dia macam mana kan. So dia dah menjadi satu barrier antara saya dengan dia. Dia pun tahu saya macam mana. Kan? Jadi saya tak boleh nak buat treatment dekat dia, tak boleh gitunya. Jadi saya kena surrender. Dalam mazhab yang saya belajar, isu antara suami dan isteri merawat satu sama lain ni ialah dia tak pandang pasangan tu sebagai terapis. Ya, betul. Especially kalau yang nak terapi tu isteri. Macam kes saya, suami saya dia menganggap saya sebagai isteri, jadi dia yalah ada perangai seorang suami ni dia tak mau dengar cakap isteri dia macam mana. Kan? Dia akan merasakan kalau isteri tengok suami, alah abang je kan, macam tu lah. Kan? Alah dia tak buat pun macam tu kan. Yalah. Okay. Yang ini ni sahabat saya ni, Haji Ramli ni. Dia kata saya jadi pemarah sebab saya pelupa. Kadang-kadang orang lain jadi mangsa. Itu juga ciri-ciri mental illness. Komen? Bagus soalan tu. Saya rasa coach pun tahu jawapannya. Kan coach? Cik Ramli.
Coach nak jawab ke saya nak jawab? Tak, Kak Umi lah tetamu. Kita dahulukan tetamu. Tetamu kena jawab Cik Ramli, saya minta maaf banyak-banyak dari hujung kaki sampai hujung rambut. Jawapan saya, yes, it is probably Cik Ramli ada isu mental illness. Pemarah itu dan pelupa itu adalah simptom-simptom awal stres ke arah depression sebenarnya. Ya, semasa saya mengalami pengalaman saya semasa saya buat PhD, saya memang selalu pelupa, especially short term memory. Saya letak barang dekat atas lemari, saya pergi cari tempat lain. Saya tak ingat saya letak kat mana. Baru je saya letak. Baru je kata saya letak saya kan, handphone saya letak atas lemari. Lepas tu saya nak cek kat mana? Lepas tu saya marah kat anak saya. Mana handphone mama? Itulah Asyik selalu dia pakai handphone mama sampai mama pun tak tahu mah. Saya panggil yang tak berdosa semua kena marah. Yang tak berdosa bermula suami kena, lepas tu anak-anak kena, lepas tu masing-masing anak-anak masuk bilik, suami dia pergi lain. Padahal kita yang letak dekat situ, kita yang lupa. Short term memory memang efek yang kita boleh tengok dengan jelas kalau kita ada mental and emotion issue. Pemarah, yes, that is relate dengan anger management, emosi kita. Because kerana ada sesuatu yang tidak selesai. Yang ni mungkin kena pergi kepada terapis untuk tahu apa benda yang tak selesai tu. Dia ada banyak benda yang tak selesai kan. Kita tak puas hati tentang mana yang kita tak banyak lepaskan kan. Macam saya dengan suami saya dulu memang saya ada anger issue. Saya jadikan suami saya sebagai punching bag. Anak saya kurang marah, tapi dengan suami, memang teruk, saya marah. Jadi punching bag kan. Kerana waktu tu saya PhD saya tak selesai lagi, saya kebuntuan, saya tak boleh nak beralih daripada literature review kepada experimental. Supervisor pula relax-relax aja, setiap kali jumpa dengan dia sembang pasal kuda. 1 jam sembang pasal kuda, kita PhD ni tengah tergantung-gantung, tak tahu nak buat macam mana. Kan? Aduh. Lepak ni memang lepak. Nak marahkan supervisor saya kan. Satgi dia kick saya daripada situ. Dan ada pengalaman-pengalaman yang menyebabkan marah terpendam. Contohnya macam saya in order untuk saya dapatkan experimental study, saya join satu meeting bersama dengan industri. Waktu masa tu dekat Penang lagi. Saya terpaksa menjadi orang bodoh. Yang di mana saya question diri saya. Aku ni bukanlah bodoh macam ni sebenarnya. Tapi aku terpaksa bodoh dengan orang sebab kerana nak dapatkan satu projek eksperimental. Macam mana saya katakan saya jadi bodoh? Saya duduk dalam meeting tu. Orang-orang sana bercakap bahasa suami. Sepatah haram pun saya tak faham apa. Kan? Tetapi saya terpaksa senyum dan saya angguk-angguk geleng-geleng. Saya tak tahu. Saya ada satu kertas depan saya nak tulis ni apa benda yang dibincangkan. Saya ingat saya punya expectation dia orang akan cakap bahasa Inggeris, tapi sebenarnya dia orang bercakap dalam bahasa tempatan, bahasa lokal. Dan saya senyum. Senyum je. 1 jam lebih saya senyum kat situ. Dan menyebabkan lepas tu saya keluar, saya sangat marah dengan diri saya sendiri tau. Saya rasa saya membodohkan diri saya sendiri kerana saya semata-mata nak dapatkan projek untuk buat PhD tau. Itu kemarahan terpendam tu menyebabkan saya menjadikan suami saya sebagai punching bag. Satu kesalahan yang besar dalam hidup saya yang pernah saya lakukan lah. Alright. Okay, so itu untuk ni. Kita ada VIP lah, nampak tak? Tuan Guru. Kelas Cik Kim dah habis lah tu. Itulah berpuasan. Okay, semalam Cik Kim. Okay, baik. Okay. Soalan daripada Suresh lagi. Okay, so Malaysia ujian dijalankan untuk mengesan masalah mental seseorang. Yang ini bagi kat saya lah. Kalau perasan dekat skrin tu ada perkataan yang tengah berjalan tu. Itu namanya borang DAS 21. Saringan DAS 21. DAS stands for Depression, Anxiety and Stress Symptom. 21 soalan ada kat dalam borang saringan tu. Itu adalah saringan yang paling biasa
yang bukan saja kat Malaysia, seluruh dunia pakai untuk mengesan simptom-simptom yang ada pada diri sendiri. So benda ni boleh buat percuma je. So saya ada bagi link tu dekat website saya, mindmymind.gr8.com tu. Boleh pergi ke website tu dan kemudian buat secara percuma. No problem. So daripada situ, itu cuma begitu simptom ya, bukannya confirm sakit mental. Tak. dah buat tu, then apa next step? Jumpa terapis. Jumpa terapis macam yang Kak Umi cerita tadi lah, nak pergi ke pusat pemulihan cara kerja. Kalau pergi ke Facebook JKN, Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing, kalau kat Johor, JKN Johor lah, diorang akan pin satu post dekat diorang punya Facebook. Terus dekat situ tu ada pendaftaran untuk ada borang untuk saringan 21 juga. So isi borang tu dan anda akan terus direct pergi ke dia punya proses pendaftaran. So boleh pergi kat situ. So itu untuk Suresh. Okay. Yang ini daripada Faiz pula. Faiz ni pun selalu follow kita ni, kita punya live ni. Ya Kak. Ya Cik Faiz. Dia kata makai mana nak tahu karakter seseorang itu menunjukkan dia ada masalah mental, atau kita yang ada masalah mental bila lihat karakter dia tu. Soalan dia ni kan. Aduh. Okay. Saya nak jawab macam mana soalan ni? Kan? Itulah. Bagi saya lah, yang pertama nak kena ada ilmu lah kan. Nak kena ada ilmu lah. Kau tengok je tu, payahlah. Ya, dia nak kena tengok orang tu. Saya pun sendiri, minta maaf Cik Faiz, saya pun tak boleh jawab secara directly kat sini kan. Nak kena lebih describe lagi karakter dia macam mana tu yang Cik Faiz merasakan dia ada mental issue. Karakter yang macam mana kan. Dia banyak karakter dalam mental illness ni, macam-macam karakter. Kalau kata tengok orang menyanyi seorang-seorang tepi jalan, tak semestinya dia ada mental issue. Kan? Betul. Kan? Entah dia tengah, dia memang ada pakai wireless punya earphone. Dia dengar Bluetooth kan. Nyanyi kan, kita tak tahu kan. So it's very subjective lah. Soalan Cik Faiz, mungkin Cik Faiz boleh describe lagi karakter yang macam mana. Kalau macam pengalaman saya, of course dia kalau mula sekali kita boleh melihat expression dia, expression muka sahabat kita bila dia bercakap dengan kita, right? Kalau macam kes yang profesor yang dia tak boleh fokus tu kan, yang dia tak boleh fokus tu yang saya cerita tadi, ada satu profesor yang dia ada masalah tak boleh fokus. Dia bercakap dengan kita, tiba-tiba mata dia ke atas kan, dia melilau macam dia memikirkan sesuatu. Kan? Itu dia ada sebenarnya mental issue, tetapi dia mental issue ni beratus-ratus. Kan, coach? Beratus-ratus jenis kan. ADHD, schizophrenia lah, apa dipanggil yang historic disorder, histrionic disorder, histrionic kan, narcissistic lah, apa lagi bipolar disorder lah kan. So semua penyakit-penyakit mental tu dia ada dia punya ciri-ciri khas yang boleh kita dia ni kemungkinan ada personality disorder, atau dia mungkin ni ada narcissistic. Dia ni mungkin ada yang kau sebut tadi apa? Yang kau sebut tadi? Apa bukan histrionic. Saya tak nak sebut lah di sini kata. Histrionic ya, ataupun kita belajar tu ketagih perhatian. Ketagih perhatian. Bukan, ketagih perhatian. Kan kebanyakan sekarang kan kita ada sokmed kan, TikTok lah, Instagram lah, FB kan. Kita ketagih nak tengok like tu. Ui, like ni pasal apa like ni 1000 je? Kenapa tak 2000 macam semalam? Tu dah ada penyakit mental tau sebenarnya.
ada mental issue. Dipanggil histronic disorder. Baru dia belajar histronic ataupun dalam bahasa Melayu panggil lapar perhatian ataupun ketagih perhatian. Kelaparan. Kebuluran. Itu adalah cabang dia. Dia banyak karakter Cik Faiz. Tu nak kena tahu yang mana satu kan. Kalau dia duduk dia senyum sorang-sorang tu tidak semestinya dia ada mental issue. Kita nak betul-betul tengok kan. Itu mungkin tengah angau. Tengah bercinta nak pasang lagi orang ke kan, kita tak tahu. Ni lagi seorang sahabat saya ni. Ni soalannya bagus ni. Macam mana nak belajar melepaskan sesuatu perkara untuk kita terus bangun dan teruskan hidup. Yang ini memang sesuainya dengan Kak Umi lah. Mula saya nak cakap Cik Fakri, ia adalah anugerah Allah yang terbesar. Allah menyedarkan kita itu adalah satu rezeki dan anugerah yang paling besar dalam hidup. Pada diri saya lah. Pada orang lain saya tak pasti itu kan. Saya bercakap berkenaan diri saya. Saya mendapat anugerah daripada Allah, satu jentikan yang mengatakan this is not right, I need a help. Kan? Mula sekali memang dengan izin Allah juga. Walaupun kita berusaha tetapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan, kemungkinan ada lagi benda yang kita salah silap diri kita lah. Begitu kan. Dari segi technically-nya adalah Cik Fakri, saya cadangkan belajar, dia ada ilmu how you want to change your perception. Dia sebenarnya duduk di dalam subconscious mind. Minda kita ada dua, iaitu conscious mind, subconscious mind, Cik Fakri. Untuk melepaskannya adalah kita perlu melepaskan sesuatu yang menghalangnya di dalam subconscious mind. Itu dah pergi ke dalam ilmu NLP lah kan. Ibarat tuan guru saya masa saya belajar NLP, subconscious mind kita ada dua anjing. Satu anjing logik, yang dipanggil logik. Satu anjing yang dipanggil emosi, yang menjaga subconscious mind. Contoh Cik Fakri. Cik Fakri bangun pagi-pagi kan, tengok cermin kan. Weh, handsome juga rupanya aku ni nah. Kan? Cik Fakri sebenarnya memang handsome. Tetapi tiba-tiba ada satu suara di dalam kepala. Alah, handsome apa lah, tengok hidung tu penyek macam tak cukup lah. Kan? Kadang-kadang kita ada begitu. Kadang memang selalu lah kan. Itu dah adalah anjing pertama, iaitu anjing logik. Dan itulah yang akan menghalang kita untuk melepaskan, berubah dan everything yang kita nak buat perubahan untuk diri kita. Contoh anjing kedua adalah emosi kan. Right. Okay. Ni bangun tidur ni dah tahu dah. Okay, hari ni nak kena siapkan report ni juga. Ni dah diteman dah ni. Bukan diteman lah, macam berazam saya nak report. Hari ni saya nak kena siapkan juga. Pak duduk dekat meja. Malasnya, boringnya nak buat ni. Tak ada idea lah macam mana nak buat ni, malas lah. Facebook dululah. Kan? Itu adalah anjing kedua, iaitu emosi. Emosi kita rasa macam malas, lemah kan. So untuk kita untuk conscious mind kita melepasi kedua-dua anjing ni, untuk kita pergi kepada subconscious mind dan menanam satu benih perubahan di dalam subconscious mind dia, kena belajar Cik Fakri. So saya tak boleh nak ajar dalam masa 2-3 minit podcast malam ni dengan Coach Azhan. Menangis Coach Azhan tak boleh tidur malam ni. Dia dah certified lah. Dia dah certified lah, 2 minit je aku belajar 5 hari. Kan, 5 hari kau belajar Cik Fakri. Bagaimana nak melepaskan benda itu di dalam subconscious. Sebab everything yang dikawal oleh minda kita, oleh pergerakan tindakan kita, sistem kepercayaan kita, sebenarnya puncanya, akarnya berada di dalam subconscious mind. Dan kalau kita belajar ergonomik, dipanggil cognitive engineering. Kognitif. Saya
Ya, saya orang ergonomik je. Ya. Saya rasa ramai je kat sini tahu pasal cognitive engineering ni. Kalau kita sebut cognitive engineering ni, tahu kan. Tetapi kita mungkin tak tahu secara detailnya. Di dalam ergonomics kita ada bidang ni dipanggil cognitive engineering, itu yang produk, kalau kita tengok produk dalam pasaran macam diffuser pewangi tu kan, yang kita letak dalam bilik bau harum kan. Itu adalah hasil kajian cognitive engineering tu. Kan dia mempengaruhi secara subconsciousnya, dia mempengaruhi mood kita, dia mempengaruhi fokus kita untuk membuat kerja. Hanya wangi-wangian. Tetapi kena tahu wangi-wangian tu dikaji di dalam bidang cognitive engineering. Dan wangian yang mana yang akan lebih membuatkan human being fokus, wangian mana yang kurang, music yang mana yang membuatkan fokus, music yang macam mana yang dikatakan noise, kan, semua itu berada di dalam cognitive engineering ataupun cognitive ergonomics-nya. Sebab itu saya suka dengan ilmu NLP dan juga mental emotion therapist punya ilmu ni, sebab dia ada saya boleh melihatnya dari segi empirical, dari segi data statistiknya. Saya boleh combine two multidisciplinary kan bagi. Kerana di sebalik macam NLP kata ada subconscious mind. Yes, dia telah dibuktikan dalam studi cognitive ergonomic, di mana kawan saya sekarang tengah duk buat pengaruh bau-bauan kepada pilot semasa pilot di tengah duk bawa kapal terbang. Pengaruh wangi-wangian tu. Dan didapati kalau dalam kokpit tu ada diinducekan wangian yang tertentu. Dan kalau ikut kajian dia tu wangian oren, dia akan meningkatkan dia akan menurunkan stres sewaktu pilot tu tengah mengemudikan kapal terbang. Sebab being a pilot, walaupun kita ni orang biasa, kita shortnya jadi pilot kan, tetapi sebenarnya being a pilot very stressful work sebenarnya. Sebab dia melibatkan very high level of safety, dan di depan dia tu ada banyak sangat interface, dan dia kena buat decision dalam masa 1-2 second untuk keselamatan kan. Jadi dan pilot ni dia ada satu penyakit yang pilot ni kalau selalu dia terbang, dia akan ada satu penyakit bila dia landing, dia akan ada isu dari segi pendengaran, sebab dia terlalu expose dengan latitude altitude yang tinggi rendah kan. Betul. Dan bila ada isu dari dia expose dari segi isu pendengaran, auditory, automatically dia akan ada isu dari segi mental dan emosi. Very stress sebenarnya jadi pilot. Jangan ingat gaji besar je. Tu kata back kepada diri kita sebagai profesional. Lagi kita ni seorang profesional, lagi kita expose kepada mental and health issues. Itu Cik Fakri. Minta maaf tak boleh nak ajar in detail kan. Memang kena cari, kena belajar itu. Macam mana nak melepas. Sebab dia melibatkan conscious mind. Yes. Right. Rasanya soalan yang terakhir lah untuk malam ni. Soalan terakhir untuk malam ni. Itulah saya perasan ada satu lagi coach soalan daripada Cik Nurul Ain. Kan? Ini schoolmate saya dulu. Oh, ya ke? So nak tanya, staf saya sangat pendiam, berkomunikasi melalui tulisan, WhatsApp, mesej dan email. Bila berkomunikasi macam ni, idea sangat bernas, ayat sangat tersusun. Bila berdepan sangat susah nak angkat muka, tunduk saja, tak mahu cakap banyak dan cuba elak dari bersemuka. Adakah dia ada ciri-ciri masalah mental? Okay. Kita jawab sama-sama lah. Saya bagi jawapan dululah okay. Yang ini kalau ikutkan dari sudut komunikasi, dari sudut neurolinguistic programming, staff ni adalah seorang yang auditory. Maksudnya dia sangat kuat telinga, dia lebih suka mendengar. Dan orang yang suka mendengar ni memang macam tu dia punya cara komunikasinya. Maksud saya ayat yang sangat tersusun. That's number one. Dia suka menulis WhatsApp, message dan email. Dan kalau dia
menulis ni ayat je mesti ayat penuh, bukannya ayat ejaan budak-budak hipster ni kan. Short form kan. Short form tu tak. Dan orang yang kuat telinga memang tak gemar nak tengok muka orang. Dan dia tak gemar orang tengok muka dia. Bila bercakap cuma dia tunjuk tengok tempat lain, sebenarnya orang ni ini pun sebenarnya auditori. So kami ni memang kami punya kami punya karakter adalah seperti yang ditulis ini. So dari sudut komunikasi itu yang saya baca daripada apa yang ditulis ni kan lah. Itu bahagian saya. Saya serah dekat Kak Umi pula. Ya, setuju. Saya setuju dengan Coach tu. Adakah dia mempunyai mental issue? Again, macam pertanyaan Cik Bakri tadi kan? Ataupun Cik Ramli tadi. Cik Ramli. Kalau sebagai profession terapis, kita nak kena tengok, observe dia dulu betul-betul. Kita tak boleh nak bagi judgement terus-terus kan. Saya nak tambah, kemungkinan kawan ini juga adalah interpersonal. Maksudnya dia bijak dalam membuat decision untuk diri dia. Dia tahu diri dia macam mana. Dia tahu nak manage kerja yang diberi kepada dia. Tetapi kelemahannya dia tak boleh bekerja dengan berpasukan. Kerana dia bukan orang sosial. Ini kalau kita melihat again dari segi NLP, Neuro Linguistic Programming kan. Tetapi kalau dia melampau, maksudnya macam over sangat dia punya pemalu itu, kemungkinan dia ada low self esteem. Itu masih lagi kita bukan kata mental issue. Dia low self esteem, tetapi dia punya mudaratnya kemungkinan boleh pergi kepada anxiety. Kemungkinan sebab dia rasa macam aku tak bagus, aku tak sempurna, aku malu, aku tak ramai kawan, kerja yang aku buat tak ada siapa pun appreciate kan. Aku dah tulis dah ni, aku dah rasa aku dah tulis bagus dah ni, idea aku dah benar sangat ni, kenapa orang tak mau dengar idea aku kan. So itu adalah dia sebenarnya mungkin staff ni dia duduk di dalam situasi low self esteem yang kalau Cik Nurul Ain adalah bosnya, try untuk menggunakan pendekatan puji-pujian. Puji dia, encourage dia, memberi dia, dia sebenarnya betul, orang auditori ni kita kena bagi dia peluang untuk dia bercakap. Kalau kita tak bagi dia peluang, dia memang tak akan bercakap. Kalau kita bagi dia peluang, dia akan bercakap dan kita akan amazing dengan idea dia. Tetapi sebenarnya orang auditori ni dia tidak merebut peluang. Dia orang kena bagi peluang kat dia. Dia kena bos tu bagi peluang kat dia bercakap, baru dia bercakap. Kalau bos tak panggil dia, okey, Umi, apa pendapat Umi? Kan kena sebut nama dia macam tu, baru dia akan bercakap kan. Kalau terus menerus orang ni macam tu. Orang ni macam tu. Kalau dalam meeting tak ada orang tanya Azhan ada apa-apa nak cakap, yang ini ni dia akan senyap je. Kena encourage dia, kena panggil nama dia, bagi dia ruang kan, ruang untuk dia melontarkan pandangan dia. Bila dia melontarkan pandangan dia, bagus juga tu cadangan, maksudnya pendekatan puji-pujian kan, kena tarik dia keluar. Itu adalah as a boss, kalau kita ada skill tu, InsyaAllah di staff dia sebenarnya ada potensi yang sangat besar. So maksudnya kalau Cik Nur, Cik ke Puan Puan Ain? Puan Nur Ain. Puan. Okey. Kalau Puan Nur Ain, saya nak tambah sikit untuk Ain ni. Orang auditori ni pantang kena cantas cakapnya. Yes. Masalahnya orang visual macam Kak Umi ni tak tahan bila berkomunikasi macam kami ni, sebab kami bercakap sangat slow. Dia satu. Pada pendapat saya boleh ni. Dia macam tu lah, dia very slow. Tak bermaksud kita slow. Kami ni sedang memikirkan the best word untuk dikatakan. Sebab tu dia jadi slow.
Dan bila kena cantas, kita orang akan terus hilang mood untuk bercakap. Dia semudah itu. So itu the tips beauty lah. of That's another NLP. tips for you lah. Ya, saya setuju coach. That is the Okay. beauty of NLP Alright. punya ilmu. Harapnya kawan-kawan kita malam ni dapat sesuatu yang barulah lain daripada cerita-cerita safety and health kan. Mungkin kat sini ramai SHO, safety and health officer semua kan. So sebenarnya kawan-kawan tak rugi untuk kita mencari ilmu yang lain daripada bidang kita. Kerana at the end kita akan nampak ada connecting, ada bridge, jambatan yang menghubungkan antara safety and health dengan ilmu yang lain. Contohnya NLP kan, mental and emotion therapy dan semua. Dan amazingly, benda ilmu-ilmu yang kita belajar ni, kita boleh serapkan di dalam kita punya kerja-kerja kita as SHO, Safety Health Officer. Sebenarnya saya ada slide malam ni tapi dah tak jadi dah slide tu. Sebab saya itulah pasal. Saya nak bercakap pasal apa bila nak keluar ni? Tak keluar dah. Saya tak keluar dah. Kita kata tak payah slide-slide ni. Kita seimbang aja. Apalah, nanti simpan lain lah slide tu. Sebenarnya saya nak memperkenalkan model yang SHO selalu guna, iaitu 7 Hierarchy of Intervention. Macam mana kita nak guna 7 Hierarchy of Intervention itu ke dalam situasi kita yang ada mental and emotion issues kan. Tetapi tidak mengapa lah kan. Tak apalah, rasanya dapat lebih daripada hierarchy of control ni. Kita dah dapat lebih daripada tu dah. Okay, so dah 10.30 ni saya rasa kita dah sampai ke penghujungnya. So kepada anda yang belajar sesuatu daripada Kak Umi, tolong klik like dan juga ucapkan terima kasih kepada Kak Umi. Terima kasih Kak Umi atas perkongsian level gold nugget sekali lagi. Okay. So kalau apa boleh, Kak Umi ada Facebook kan? Ada kan? Ada. Bolehlah cari beliau dekat Facebook. Tapi bukan nama saya. Sesiapa yang calon PhD. Kalau ada isu siapa yang calon PhD tengah stres-stres tu, bolehlah contact dia kan. Boleh. Saya punya Facebook, coach. Bukan nama saya. Oh ya, Zang Nazar Zang Nazar. Nanti coach tolong sharekan lah. Saya punya Facebook bukan private. Saya open to siapa-siapa lah. Inilah bila kita dah ada ilmu-ilmu macam ni terpanggil. Dan sebenarnya saya memikirkan ini adalah amanah Allah Ta'ala untuk masyarakat sejagat. Kerana saya ada ilmu sedikit, jadi saya perlu turun ke ground. Saya tak boleh berada di kayangan. Saya bukan golongan kayangan kan. Walaupun ada setengah orang merasakan dia golongan kayangan. Kan? Kerana pendidikan, kerana kekayaan semua kan. I don't want to be like that. Saya nak pergi ke ground, saya nak bertemu dengan kawan-kawan baru untuk kita share. This mental and emotion issues is very real sekarang, very real. Dia ibarat kita beriman kepada perkara-perkara yang gaib. So kita kena, mental and emotion issue ini adalah perkara gaib. Hanya kita per individu kita boleh tahu kita ni dah ada simptom-simptomnya. Macam mana nak tahu? Satu, get help. You talk about it, kan. Bercakap, bertanya dengan orang kan. Dan paling penting sekali adalah jumpa terapi yang betul-betul expert dan juga you cari ilmu macam mana untuk manage. Saya suka perkataan Cik Kim. Cik Kim selalu menggunakan perkataan urus. Bukan kita nak selesaikan benda tu. Mengurus. Kita uruskan. Ada benda kita tak boleh selesaikan. Mungkin isu boleh selesaikan ini tapi esok dia muncul kembali kan. Tetapi kalau kita mengurus, dia akan kita SHO kan, kita dalam safety health, dia akan mengurangkan risiko daripada 7 mungkin kepada 5 kan. Walaupun benda tu ada tetapi risikonya sudah berkurang gitu. Kan. Senang nak cakap dengan SHO ni. Sebab dia tahu risiko level tu 7 kan. Hak paling atas tu 7. Hak yang dah tak ada tu 0. Tapi dalam ilmu safety juga kita tak boleh nak terus delete, betul tak?
Sebab hazard tu is there. Betul? Hazard is there. Yes. So macam mana kita nak Yes. uruskan supaya hazard tu daripada level 7 mungkin level tu jadi 3 atau 2 macam tu kan. To achieve zero punya hazard, risiko tu tak mungkin berlaku. Sebab hazard tu sentiasa ada. Begitulah. Saya belajar hazard tau. Orang ngerti ni. Gila kau. Sebab tu saya suka cakap dengan Siti. Saya tahu kita bercakap bahasa yang sama kan. Okay. Baik, so terima kasih atas anda punya penyertaan yang sangat awesome untuk malam ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam Safety Man Podcast yang seterusnya. Tok Mak Nina, be safe, raise your standard, Safety Man. Assalamualaikum.